Ya, alhamdulillah sampai sudah kita ke daerah Belait Belayar. untuk menyapa rakan kita ni, Madini Haji Ahmad. Assalamualaikum, apa kabarnya Madini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan juga rakan bertugas pada pagi ini dalam keadaan yang sihat ya. Bagaimana pula dengan Dini dan Afifah? Apa khabar dan selamat pagi juga? Ya, Alhamdulillah dalam keadaan yang sehat juga pada hari ini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Madini, tadi ada dikongsikan aktiviti yang mengambil tempat hari ini. Kalau di kawasan Bandar Seri Begawan banyak sebenarnya. Dan saya pun terfikir juga dengan Fifah tadi ya. Kalau hujan kan ke mana aku selepas sampai pagi sekarang selepas selesai bertugas. Jadi ada sebenarnya aktiviti Pesta Buku di stadium pada hari ini sehingga 11 bulan November. Itu aktiviti saya. Kalau Madini, apa aktivitinya Madini selepas selesai bertugas nanti Madini? Mungkin boleh dikongsikan. Kalau saya ya pada hari ini insya-Allah kita akan berkunjung juga ke perpustakaan kerana ada aktiviti yang telah dilaksanakan ya sepanjang bulan November ini, itu aktiviti hujung minggu. Jadi pada masa yang sama kita melakukan aktiviti ini bersama dengan orang yang lebih muda lah daripada kita, maksudnya adik-adik kecil lah. Jadi kita datang di sana tu memberi inspirasi lagi ataupun mengkongsikan beberapa storytelling kepada adik-adik kita. Ini orang membuat aktiviti hujung minggu lah ya, kita akan dengan mendengarkan cerita ataupun aktiviti yang telah disediakan oleh bahagian perpustakaan. Mungkin itu adalah salah satu aktiviti yang akan diadakan sebenarnya pada esok hari bukan hari ini. Hari ini orang masih sekolah. Untuk besok. Bukan apa, sebenarnya mungkin Madini teruja. Ya. Tapi nasib baik je Madini sempat tersedar. Kalau tidak awal je ke sana. Macam awal je. Terus Awal kenapa sehari. kosong Ada Berorang. orangnya. Keterujaan tu memang adalah memang menakjubkan lah Madini ni. Ya, Memang dia betul sekali. Madini yang saya kenal memang seorang yang cukup committed. Jadinya orang kita ni je mudah iski. Jadi dia betul iski sekali. jenisnya. Alhamdulillah. Iski yang baik lah sebenarnya kan. Ya. Ya, Rezeki yang alhamdulillah. baik. Rezeki yang baik. Baiklah, rasanya kami dimaklumkan ada sesi istimewa hari ini, sesi wawancara daripada daerah Belait. Betul Madini? Ya, betul. Jadi apa kata kami teruskan saya Hari ini memberikan... kita akan Ya, hari ini kita akan mengongsikan satu topik yang cukup menarik ya untuk membuka positif minda dan juga fikiran kita ni untuk pagi ini. Kita akan dengarkan selepas ini ya. Betul. Silakanlah Madini, silakan. Baiklah, terima kasih rakan setugas kita Dini dan Afifah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Salam ceria Auda. Alhamdulillah, terima kasih atas kesihatan Auda dalam menyaksikan rancangan Rampai Pagi lintas langsung yang kami bawakan dari daerah Belait. Dan sebagai pengurusan bersama, keadaan cuaca di daerah Belait pada pagi ini dalam keadaan yang mendung juga ya. Namun apa yang diharapkan semoga ianya beransur cerah menjelang ke petang nanti. Dan alhamdulillah ada pada pagi ini kita akan bawakan satu segmen wawancara bersama dengan tetamu jemputan kita yang mana pada hari ini kita akan mendengarkan satu topik iaitu mengenai dengan memuji biar berpada. Dan tetamu kita untuk hari ini yang mulia Profesor Dr. Haji Ismail bin Opak merupakan konsultasi perundingan Brunei Darussalam dan beliau pun bersama kita di studio pada pagi ini dan kita ucapkan selamat datang. Assalamualaikum Profesor. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Apa khabar Profesor pada pagi ini? Ya, Alhamdulillah. Dalam keadaan sihat. Alhamdulillah. Kita bersua lagi ya Profesor hari ini ya. Boleh. Setiap hari Sabtu ni bersama dengan Profesor. Alhamdulillah. Jadi Profesor, untuk hari ini ya kita ni akan mendengarkan mengenai dengan satu topik iaitu mengenai dengan memuji biar berpada. Ya, salah satu topik yang cukup menarik juga bagi saya. Jadi saya percaya juga penonton pun ingin mengetahui apa memuji biar berpada ni. Jadi Profesor, ingin bertanyakan makna pujian yang bermanfaat dan mendatangkan kebaikan kepada orang lain. Jadi apa pendapat Profesor sepertinya? Terima kasih banyak. Ya. Yang sebenarnya bila kita mengatakan mengenai memuji ini, pujian adalah yang dari segi dasarnya. Memuji atau memberi pujian ini dia ada tiga maksud. Ya. Pertama, dia menyuburkan perasaan kita, semangat kita. Dia menghidupkan semangat kita. Yang ketiga, dia menyegarkan semangat kita. Jadi oleh sebab itu dalam misalkan dalam kajian yang dipanggilkan iaitu NLP, iaitu Neuro Linguistic Programming yang dibuat oleh University Northern Iowa, bahawa yang sebenarnya memuji ini besar, iaitu memuji ini ada besar kesannya
kepada orang yang menerima pujian. Oleh sebab itu kehendak manusia yang paling utama, yang paling tinggi ialah dia perlu perlu ada pujian dan juga perlu ada penghormatan. Oleh sebab itu kalau kita memuji seperti mana kita katakan tadi, iaitu menyuburkan, menghidupkan dan menyegarkan semangat. Kalau kita memuji anak-anak yang sekolah, dia akan belajar lebih tinggi. Betul. Kalau misalnya kata kita memuji pekerja, dia akan lebih giat, lebih cergas. Kalau kita misalnya kata memuji kecantikan seseorang, besok dia akan cantik lagi. Kalau hari ini memakai minyak wangi yang cantik, minyak wangi yang harum, tentu besok dia pakai wangi lebih banyak, lebih wangi lagi. Lebih wangi lagi. Inilah sebabnya dia mengubahkan. Inilah maksudnya dalam bahasa falsafahnya. Orang memerlukan Yahweh ini adalah memerlukan seperti pokok yang memerlukan daun. Orang yang tidak ada pujian, yaitu seperti pokok yang tidak ada daun. Oleh sebab itulah bahawa dalam kehidupan kita, dia amat perlu kita ada pujian ini. Baik pun yang tua, baik pun yang muda, atau kecil sekalipun. Pujian adalah satu bahan untuk kehidupan kita. Ia bagaikan ia menyiram kepada tumbuh-tumbuhan untuk menghasilkan daun-daun yang amat segar. Jadi pujian ini merupakan satu suntikan kepada jiwa seorang manusia itu supaya ia lebihnya orang kata ni lebih positif. Ia akan membuatkan tadi rasa segar seperti apa yang dikatakan tadi. Orang yang cantik akan lebih cantik. Tapi kalau tapi yang terdengar tadi orang yang harum esok akan pakai minyak harum lagi. Mungkin di sekelilingnya kepaningan kali mencium banyak punya bau harum. Jadi itu adalah salah satunya orang membagikan positif ataupun impak kepada manusia itu supaya ia lebih tekun ataupun lebih berusaha lagi untuk yang lebih baik. Betul ya Profesor ya. Jadi mungkin seterusnya Profesor, mengapakah bila memuji orang itu perlu dengan minda yang positif bukan emosi yang negatif? Terima kasih banyak. Memuji sebenarnya memerlukan minda. Sebab minda yang positif itu melahirkan pemikiran yang positif, kata-kata yang positif, tingkah laku yang positif. Seperti mana kata-katakan tadi, memuji itu ialah menyuburkan, menyegarkan dan juga menghidupkan semangat kita. Artinya bila kita memuji, kita menghidupkan semangat orang yang menerima. Menghidupkan, menyegarkan semangat dia. Oleh sebab itu kalau kita memuji seperti mana kata-kata tadi dengan minda yang positif, iaitu kalau dia pakai minyak wangi yang wangi hari ini, tentu besok lebih wangi lagi. Kalau dia masak hari ini 2, besok dia masak 3. Masak 3 lagi. Itu dia. Arti ini semua ini lahirnya daripada pemikiran yang baik. Tetapi kalau sekiranya emosi yang tak baik, artinya pemikiran yang tidak baik, dia akan melahirkan kata-kata yang tidak baik, walaupun pujian. Jadi yang kedua ialah bahawa pujian itu mengandungi udang sebalik batu atau ada maksud di sebalik itu. Oleh sebab itu, bahawa kita memuji ini sebenarnya dengan hati yang jujur dan ikhlas. Pertama, yang kedua benar dan betul. Yang ketiga ialah tidak ada niat yang tidak baik itu. Kalau sekiranya ini tiga-tiga ini ada, maka kesan pujian itu amat mendalam pada jiwa yang menerima. Inilah yang dikatakan pujian yang boleh menyuburkan, boleh menghidupkan dan boleh menyegarkan semangat orang itu. Oleh sebab itu kalau emosi inilah, tentulah seperti mana kalau katakan kalau kita memuji dengan emosi ini, kita akan kehilangan 3. Pertama, kita akan kehilangan penghormatan. Kedua, kepercayaan. Yang ketiga ialah kepercayaan, kesegaran dan penghargaan. Jadi artinya kalau kita memuji tidak jujur akan dapat dirasa oleh orang yang menerima. Ini sebabnya kita akan kehilangan ketiga-tiga perkara penting ini. Oleh sebab itu memuji perlu dengan minda yang dengan akal, dengan minda, dengan perasaan yang positif. Bukan emosi yang negatif. Itu dia. Jadi impak kepada pujian berbentuk negatif ini memang cukup besar juga ya kesannya kepada manusia jika kita orang dalam keadaan emosi yang tidak terkawal. Jadi memuji dengannya orang ada udang di sebalik batu, ada sesuatu yang ingin dilakukan. Tentunya pasti pujian itu bukanlah berbentuk ikhlas, tapi malah ada sesuatu yang orang tersembunyi. Tapi dengan cara menyampaikan pujian itu, orang yang menerima itu pun rasa macam
pujian itu rasa tidak sesuai. Ya. Mungkin bolehnya orang kata, orang bila dah terfikir benda yang tidak sesuai itu jadi kesan buruk, jadi persahabatan boleh terkacau. Orang kata ni kepercayaan, kurang kepercayaan kepada orang yang memberikan negatif, penghormatan, kepercayaan, dan seharusnya ia diberikan dengan secara ikhlas yang lahir dari minda yang positif untuk dilontarkan kepada orang yang betul-betul menerimanya. Kerana hasil kerja, contohnya lah orang yang menerima pujian ini, mereka menghasilkan kerja yang baik, result yang bagus macam tu. Jadi menerima pujian tu, orang nyaman je hati mendengar je lah. Orang sebagai kesan kepada kita ni untuk orang kita ni berubah kepada lebih baik ataupun membuat yang lebih baik. Seperti yang dikatakan tadi, hari ini masak 2, esoknya masak 3 lagi. Kalau makanannya masin, tapi kita dipuji juga supaya ada 4 lagi makanan. Jadi mungkin soalan yang terakhir untuk tuannya, apakah kesannya kalau memuji orang terlalu lebih ini tuan? Kalau memuji terlalu lebih. Kalau memuji terlalu lebih ini, tadi katakan tadi, bahawa kita akan kehilangan 3. Terlampau lebih. Bila misalnya kata kita memuji, macam membaca cerpen, macam ceramah, macam dialog kita terlalu panjang, tentu orang yang menerima ini tidak dapat menyuburkan perasaannya, semangatnya, dan tidak dapat menyegarkan perasaan semangatnya. Oleh sebab itu tadi, bahawa memuji terlalu lebih ini, dia akan merosakkan pertama pengelolaan orang. Yang kedua, penghormatan orang. Yang ketiga ialah kepercayaan orang. Jadi artinya memuji terlalu lebih ini atau ada udang sebalik batu ini tentunya ada maksud yang sebaliknya. Oleh sebab itu kalau kita nak tengokkan cerita P.Ramlee, ada maksud ni, kata dia itu. Itu yang maksudnya kita nak memuji ada sebab. Ada sebab nak minta sesuatu. Ini sebabnya kita katakan bahawa memuji terlalu lebih ini adalah tidak digalakkan dalam kehidupan kita. Artinya kalau kita memuji mesti betul dan jujur dengan minda yang positif. Kesannya yang 3 tadi, menyuburkan, menyegarkan dan menghidupkan semangat orang yang menerima itu, baik yang kecil, baik yang dewasa ataupun yang tua. InsyaAllah seperti pokok yang akan penuh dengan buah dan dengan daun-daunnya. Alhamdulillah. Ya, pujian ini boleh diterima oleh pelbagai masyarakat juga. Tidak kira umur, besar ataupun kecil. Tapi yang penting, orang kita ni memuji berpada. Tidak juga terlalu lebih. Kalau lebih akan memberikan kesan yang buruk. Dan juga kita ni kalau memuji itu tepat pada dengan pujian apa ataupun kerjaya ataupun hasil yang telah dilakukan oleh yang penerima yang memuji itu. Alhamdulillah, terima kasih Profesor atas perkongsiannya dalam mengongsikan satu topik yang cukup menarik yang membuka hati dan juga minda penontonnya, iaitu mengenai dengan memuji biar berpada dan ribuan terima kasih kepada Profesor kita ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah dengan adanya penjelasan dari narasumber kita ni dapat lagi memberikan sedikit sebanyak manfaat dan juga pengetahuan bersama ya, kerana memuji orang dengan cara yang sederhana dan tulus adalah cara terbaik ya untuk menunjukkan penghargaan tanpa berlebihannya, dan secara keseluruhannya amalan memuji membawa banyak manfaat baik dari segi emosi, sosial dan prestasi dalam hidup hariannya, dan pujian yang ikhlas dapat menjadi dorongan yang kuat dan membantu meningkatkan kesejahteraan serta kebahagiaan orang di sekeliling kita. Walau bagaimanapun, yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datangnya dari sifat manusia itu sendiri. Dan terima kasih sekali lagi buat tetamu kita, Profesor Dr. Haji Ismail bin Opak, merupakan konsultasi perundingan Brunei Darussalam. Terima kasih kami ucapkan. Sama.